الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله الله الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المغفر الحسيب الجليل الكريم الرحيم المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشاهد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المبدي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الوالد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي شرع والسميع البصير اللهم صل على الصلاة على هذه المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah kita dapat sambung. Okay, kita baca apa? Rukun solat. Sambung kat mana? Sujud. Sujud habis. Rukun ke-7, Ustaz. Ketujuh. Ya, Ustaz. Sujud. Muka surat 27. Okey. Rukun solat. Rukun ke 7. Nampak tak? Slide tak ada, Ustaz. Nampak tak?
Macam nampak tak? Alhamdulillah nampak dah. Tulisan ni, nampak tulisan tak? Dah nampak Ustaz, dah nampak dah. Okay. Apa nama rukun tu? Tulis nama rukun dulu. Sujud 2 kali pada tiap rakaat dengan tumakninah. Ni tulis nama sujud dulu. Tulis nama rukun dulu. Ini nama rukun. Ini bilangan. Maknanya kalau sujud 1 kali sah. Dia sujud 1 kali, dia bangun rakaat kedua. Dan dia tak patah balik sampai habis sembahyang. Tak salah sujud dia. Sebab dia punya rukun tu bukan sujud. Rukun dia adalah 2 kali sujud. Okey. Kalau dia sujud 3 kali pun tak sah. Sebab tu saya nak ingatkan, saya dah cakap dulu ni. Kalau kita sujud sahwi, kita mesti niatkan yang nak sujud sahwi ni adalah sujud sahwi. Kita nak gerak ke sujud sahwi ni, kita mesti kasar dalam hati, ini adalah sujud sahwi. Kalau kita tak kasar dalam hati, ini adalah sujud sahwi, kita terus sujud, maka dikira sujud sembahyang. Jadi batal sembahyang. Kenapa? Patutlah 1 rakaat 2 kali. Bila sujud sahwi, sujud lagi 2 kali, jadi 4. Faham? Rakaat terakhir tu sujud dia jadi 4. Jadi batal solat. Kenapa batal solat? Rukun tu sujud 2 kali. Tapi kalau kita gerak ni, kita niat sujud sahwi, baru tak batal sembahyang. Sebab tu kenapa ulama letak 2 ni? Sebab dia nak beritahu ni, kalau sujud sahwi, sujud lagi 2 kali pada rakaat terakhir dan tak niat sujud sahwi, dia dikira sebagai sujud dalam solat. Faham? Jadi jumlah sujud bukan 2 tapi 4. Bila 4 itulah menyebabkan batalnya solat dia sebab dia tambah rukun. Rukun sujud ni 2 kali je. 2 kali je. 2 kali. Jadi kita sujud sahwi tu tak niatkan sujud sahwi, tu menyebabkan dia batal. Pada tiap rakaat ni kita kata apa ni? Ini nama dia waktu sujud, masa untuk sujud. Ini masa untuk sujud. Bila masa nak sujud? Pada tiap rakaat. Ni. Lepas tu ni apa ni? Tumakninah. Ni apa? Syarat sujud. Kalau tak ada ni tak sah. Syarat bagi sujud. Ada macam ni. Lepas tu ambil faham. Ambil faham supaya jangan buat salah. Jadi bila kita nampak ni, perkataan ni, sujud ni kita faham. Jadi dari sini kita tahu apa? Apa dia punya jenis rukun? Jenis rukun. Apa jenis rukun ni? Rukun perbuatan jasad. Itu nama dia rukun niat. Fi'li. Kenapa kita tahu fi'li? Sebab dia perbuatan. Perbuatan apa? Badan. Jasad. Anggota. Kalau nama dia rukun hati, itu tak nama fi'li. Itu nama apa?
Itu nama qalbi. Itu nama qalbi. Ini rukun apa? Ini rukun fi'li. Okey. Iaitu tu maksud apa? Apa, kenapa kalau dia kata iaitu, ini, apa, dia nak beritahu apa ni? Definisi. Dia nak beritahu definisi. Okey, betul pula definisi. Definisi apa? Sujud. Ni. Tarikh. Tu definisi. Tarikh. Definisi. Apa definisi dia? Tengok dekat dalam kitab pun boleh pakai dalam kitab. Bila tidak lain pun sama juga, lebih kurang maksud dia. Bersenongging. Itu definisi dia. Bersenongging. Ongging ni tongging lah, saya cakap. Tongging. Meletakkan dahi atas tempat sembahyang. Bersenongging, meletakkan dahi atas tempat solat. Ni maknanya kalau tak ada dahi, tak sah lah. Letak dahi kat tempat solat, tapi baring, terbaring. Baring situ, meniarap. Baring itu. Dahi letak tempat solat. Dahi kena tempat solat, tapi baring. Tak sah lah. Dia bukan suruh baring. Dia suruh apa? Dia suruh tongging. Faham tak tongging tu apa? Itu. Punggung terangkat. Kalau begitu baring. Itu definisi dia apa? Bersenongging. Bersenongging. Okey, ini definisi. Definisi bagi sujud. Betul? Dalil. Apa dalil sujud ni? Dalil bagi sujud. Belajar ni ada peningkatan sikit lah, dia dalil kan. Sama macam dulu, apa benda pun tak tahu. Okey, dalil kita ambil tempat lain sekejap. Kat mana? Kat sini. Ni buku nak print ni. Buku tauhid tu dah siap. Buku PK. Pekerja dia tu, dia kata lambat lagi. Tak tahu 2 minggu berapa ke. Sebab dia kata ada pekerja dia kena kuarantin ni. Aduh. Ambil apa dulu ambil. Buku tauhid tu kat belakang nanti kat beda catat lah. Siapa dah ambil, siapa tak ambil. Okey, dalil. Ni apa? Ni rukuk, ni sujud. Ni rukuk, ni itidal. Itidal, ni dalil. Ni. Kita bawa dekat sini. Ini dalil. Ya ayyuhalladzina amanu ta'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surah Al-Hajj ayat 77.
Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, buatlah baik supaya kamu dapat kemenangan, buatlah kebajikan. Allah firman dalam Quran ni, siapa rukuk, siapa sujud, ini solat ni. Siapa rukuk, siapa sujud, iaitu dia sembah Tuhan dia, sembahyang, dan dia buat benda-benda baik, Allah janji dalam Quran, dia akan dapat kemenangan. Jangan risau. Buat aja kebajikan, buat je baik, sedekah ke, apa ke, tolong orang ke, apa lagi kebajikan? Masak dekat rumah untuk anak ke, masak untuk suami ke, gosok baju suami ke, basuh kain ke, sapu lantai ke, basuh pinggan ke, apa saja kebaikan buat. Solat jangan lupa. Solat betul-betul, rukuk betul-betul, sujud dengan khusyuk. Allah janji dalam Quran, kamu mendapat kemenangan. Ini nama dia, hukum ni sini, nama dia wajib aradi. Maknanya wajib akal kita ni mesti terima siapa yang solat dengan betul, siapa yang buat kebajikan, dan Allah akan beri dia kemenangan. Kemenangan ni pastilah bersyurga dekat akhirat. Mesti yakin itu, yakin. Kenapa? Ini ayat Quran, ini bukan perkataan majalah. Ini Quran. Quran ni mukjizat, Quran ni benar. Beriman dengan Quran. Jadi apa yang kita kena buat, kita beriman, kita sembahyang, kita rukuk, kita sujud betul. Ini dalil ni yang kita kata, yang mana mewajibkan perbuatan sujud itu dalam solat. Mana dalil dia? Ini dalil dia. Ni. Nampak tak? Nampak? Nampak? Nampak kan? Ni dalil dia. Okey? Ini nota lain ni. Okey. Kita sambung balik slide tadi. Atau atas kain yang dipakainya. Okey. Iaitu bersenungging meletakkan dahi atas tempat sembahyang. Atau atas kain yang dipakainya. Apa maksud atas kain? Dia pakai kain sembahyang. Kain tu labur sampai ke depan. Atau dia pakai telekung tu panjang sampai ke depan. Itu juga kain yang dia pakai. Kain ni maknanya pakaian yang dipakai dia. Apa kain dipakainya? Seperti ekor serban yang panjang, syarat dia yang tidak bergerak apabila ia bergerak. Syarat ini, tempat solat yang sujud ni, ini syarat ni. Ini, meletakkan dahi ini, dia punya syarat apa? Tidak bergerak apabila ia bergerak. Faham ke tak faham? Kalau tak faham cakap, saya tunjuk. Faham tak? Tidak bergerak apabila ia bergerak. Ini perkataan ni yang kita faham. Kalau okey, saya tunjuk sini. Kalau kita tunjuk, ini aku bikin permen tak ikut. Kalau saya tunjuk, ini sejarah. Ini sejarah. Memang sejarah. Mereka dah tulis. Orang buat sejarah. Sebab ini lah. Saya ada kain lain. Saya tahu kain sejarah. Ini saya tahu. Saya tahu ini.
Ada tak? Ada tak? Tidak juga dengan gerak mengalir. Dekat sebabnya dia masuk ini. Dia masih tinggalkan. Kalau kita begini, ikut tuan pajak. Ikut tuan pajak. Bila saya sebut, ikut tuan jalan tempat ini. Saya sudah ada ikut tuan. Bila saya gerak, ikut tuan ini ikut gerak. Oh, karena saya gerak, dia tidak gerak. Ikut tuan pajak. Kalau ini dia itu. Sampai macam kayak tidak. Jadi bila saya gerak, saya pilih di masyarakat. Masa tidak. Tapi kalau ditunggu, saya pilih info. Pakai lupa dulu. Itu juga info. Bila saya lupa, sangat mungkin. Nanti ikut saya, cuma ini kan dia tidak lepas, jadi ikut dia lah. Atau dia tutup. Tahu macam mana takut, naik lagi. Orang kali ini juga ini. Dia juga lagi. Yang sedikit, nanti sedikit pun dari saya ke bawah. Bila kamu, kalau kita, ini saya gerak. Atau dia pergi ke sini. Ini. Situ, ini far, ini. Cara. Yang pemilih dia ikut saya tegak. Akan saya cukup. Oke, cukup kan? Betul. Betul, kita. Saya itu lumayan kan. Bila kita nombor jadi, macam ini tahu kan? Akan cukup. Karena dia cukup banyak perempuan. Itu tolak nombor. Jadi orang. Dan dia kan yang punya. Bagaimana bila saya bangun orang perempuan bangun untuk kasih balik hari ini. Saya terus akan buka pintu. Bila bangun, ada apa kipas? Kalau ini dia pada usap dekat ini. Dia boleh baca jadi diwujud ini kata ini apa diwujud bila dibangun nanti ini okey kata ini kata putus jadi bangun lah dindasi kan sudah putus jangan lama kedai ini nomor ini kalau mau isi ada ini ini betul kalau ini betul oke nah saya tidak tahu jangan dengan bos tidak ada oke kata kalau sudah kita pun ini pak tapi diminta mungkin di panas contohnya ini kamu bukan cinta ini ada begini saya minta keluar tapi tidak kamu sebagai bagaimana itu dia cuma
Di dekat penuh ke orang. Jadi betul. Video minggu. Satu. Video yang kedua ni kan? Kemungkinan nak. Baik, dia tak ada. Lupa cabut spek di sudut spek dia kena buat. Saya tak kena. Spek dia kena. Spek dia kena cuma tu. Cara. Tujuh atau terbentuk naik. Tapi kalau naik terbentuk panjang. Di PDD, dia pergi luar negara, orang putih tinggi. Pakai telefon dalam orang putih. Pakai dalam sekitar. Orang putih tinggi, jadi pakai telefon. Dia memang dia pakai telefon. Tapi kalau yang macam depan. Itu kalau dia depan, kalau dia kembang. Dan dia setuju atas kain itu. Bila dia bangun, kain itu masih ada. Cara tidak ada. Dengan geraknya mengkali orang itu pada jadi mana berhenti. Saya jadi ini maksud saya kelompok. Angin langsung langsung ini jatuh dekat tempat tidur. Saya juga ada langsung. Dia tak kena. Dia bimbing kat situ. Dia hanya nak kipas tu. Dia balik. Aku bukan bergerak sebab berada. Dia bergerak sebab berada. Atau sebutkan berada. Oh, fikir macam ini. Orang sebelah ni terbaik macam bagi konfusi dulu. Dia boleh balik dengan cepat nanti panggil. Itu juga ada bagi itu. Yang besar. Sebab bergerak bukan sebab berada. Dia bergerak sebab berada. Benda itu bergerak sebab berada. Semayang tak terfikir harap. Orang masuk ke depan kita tu. Dululah. Tak sampai ni. Masuk ni. Lepas di luar ni. Masuk depan. Kerja makan. Kalau dalam situ, nak bangun tak boleh. Gelap tu. Boleh dia mati kubur. Punya pak. Ya. Dengan saya buat mayang. Ni paling itu ke bawah. Yang paling lebih kita kenal. Maka dia lebih. So, kita ke dalam. Bilangkan itu lebih. Allah. Bagi percaya. Ngeri. Ngeri tengok. Bilangkan tengok. Bagi lagi dia. Tengok balik. Ada ni. Kita ada saya tengok. Pernah laku. Tak naik tak boleh. Terasa ada dulu tak. Aduh, orang kau. Boleh cerai, boleh ada. Saya nampak lagi yang dah. Oh, malamnya itu. Faham tak saya? Boleh dia berlaku pun. Itu bukan. Biasa lah. Saya nak masuk Raudah sebagai ni. Kan dia masuk sikit itu kan. Sikit lelaki tu. Jalan dengan 3 peringkat. Betul. Yang tak akhir itu dibuka orang. Saya yang tak akhir ni ada lah. Abang yang datang saya di kursi kebangan. Dia kata saya kena masuk ke tadi bang. Saya nak balik ni je. Dia lepas tu saya dah kedai, saya dah masuk. Saya kena buang lagi lah. Nak masuk sama. Saya kena buat buka. Dia langgar saya. Dia langgar buka dan siapa. Jatuh tu. Tapi dia pegang saya pun dia yang macam tumbaan. Cuba bang, saya dah saya itu tu. Wah, boleh dahsyat.
Lepas tu belakang dia ada orang India. Ini dekat bawah ni. Dia tidur. Pada orang India, tak kenal dia ke? Orang dari India. Dia tidur saya. Dia biar. Dia penat. Aduh. Itu tak pernah jadi capak. Rasanya dia tak capak. Orang nak panik dia tu. Sebab bila dia tu, menolak dia tu. Tapi tak ada, dia kejar. Tapi pula, dia tak sihat. Pun jatuh jangan, agak lama pula. Panjat kepala lagi. Aduh. Ni jangan salah sudut. Nanti salah sudut nanti tidak sah. Okey, apa dia kata lagi? Dalil. Sekurang-kurangnya sebahagian dari ni nak salah sudut ni bukan semua dari ini. Sekurang-kurangnya sebahagian dari sini. Sekurang-kurangnya sebahagian dari. Maknanya tidak disyaratkan semua dahi mesti kena kepada tempat sujud. Kalau akak ni telekung, kalau pakai telekung ada pakai tu tak? Ada dalam. Ada. Katakan ada sengit, dia sengit sini, tiba-tiba dia sengit. Jadi sujud kat sini, ni tak kena dahi, tak kena dekat tempat semayang. Tapi dia sujud begitu. Jadi sini kena, sini tak kena. Sah tak? Sah. Kenapa sah? Perkataan ni kita ambil perhatian ni. Sebagian lagi. Sebagian lagi. Orang lelaki pakai kopiah. Dulu punya kopiah bang ada jaring-jaring. Kau tengok tak? Kait. Buat apa kalimah? Kait kopiah untuk abang Haji. Kalau aku nak buat. Sambil kait kopiah, berbual dengan abang Haji. Kesilap berkelahi. Kadang-kadang nak buat rumah. Berkelahi. Kadang-kadang itu dia pergi ayat Umar. Melangkang ke kopiah lagi. Sambil berbual berkelahi lagi. Tu ada satu akak tu. Tak buat apa. Tak ada buat apa. Berkelahi dengan abang Haji. Jangan berkelahi. Dah pencin duduk rumah. Patutnya lagi harmoni. Ada dia tak kena. Dia kata kawan dia kata B. Dia kata B conversi. Kalau berkelahi dia pergi di masjid. Duduk masjid tak berkelahi. Perempuan kat sana lelaki kat sini kan. Dulu saya biungkah duduk saya masa sa'i dia berkelahi kat belakang. Kat belakang saya dia berkelahi. Dan tengah hak ni dia berkelahi tu. Pelik tu. Apa benda kita hal apa tak tahu lah. Sampai suami dia kata dah lah. Cukuplah kat negara sini nak berkelahi. Kat sini pun nak berkelahi dengan aku. Saya diam lah. Saya dengar je lah. Itu cubaan masing-masing ni. Cubaan masing-masing ni. Okey. Nak cakap apa dah ni? Orang dulu lelaki dia kait kopiah. Kalau kopiah tu pakai sampai sini. Menutup dahi. Tapi kopiah tu dia ada lubang-lubang kait ni. Bila kita sujud, benda tu kan lembut. Jadi lubang-lubang ni, nampak dahi ni, mana-mana ni sebahagian ni, dari sini sampai sini, mana-mana. Kena je dekat tempat sujud, sah. Ada orang WhatsApp saya, masa Ramadan, 2 tahun lalu. Dia kata, Ustaz, rakaat ke-14 sampai ke-20, saya rasa tak sah semayang dekat sini, dekat surau dia. Saya kata, kenapa? Dia kata sebab imam tu dia beli kopiah sengit. Kopiah jatuh tu. Saya kata saya tak tahu lah, saya tak nampak. Saya kata kalau sebahagian dia dahi kena, sah. Tak semesti semua dahi kena. Betul dia WhatsApp balik. Ustaz, sebahagian dahi ni apa? Aku suruh kau datang belajar, kau datang bulan puasa je. Lepas tu kau cuma terawih, kau tengok muka imam, kau rasa tak sah. Kalau depan aku cakap, datang dengan surah bulan puasa je. Itu seluruh dah masuk atau nak tembak.
Ya Ustaz. Padahal aku tak faham. Aku dah tembak kali. Akhirnya kerja. Padahal aku tak faham. Sebahagian dahi. Bukan semua dahi. Akan bertengok tak rupiah? Kita tunjuk rupiah orang Pakistan. Ada apa tak rupiah Pakistan ni? Kau tengok tak orang Pakistan rupiah? Nanti kita tunjuk rupiah orang Pakistan. Bukan begini. Boleh ganti rupiah. Ini kalau punya minggit mabuk tengok. Tak ada lah rupiah orang Pakistan. Di depan ni, dia ada lepuk bulat, kubah. Apa tu nak orang pakai? Itu orang Pakistan tu orang apa? Saya tengok orang pakai. Yang saya tahu ada ni orang Pakistan. Tak ada gambar ni. Dia ada lepuk sini. Dia ada macam dia dekat dahi ni dia ada bulat ni. Seperti orang tu. Banyak-banyak gambar turun tak ada. Saya tunjuk tu lah. Tak ada pula nama ni. Kopi apa nama tu? Ni kopi biasa. Tapi kopi cukup tau. So pakai dia begini. Tapi dekat sini, tengah ni, dia ada macam lubang gambar kubah. Jadi sini kosong lah. Ini tutup ni kosong. Jadi kalau dia sujud, memang sini tak kena. Tapi sini kena. Sah. Dulu masa Nabi guru kata apa? Katakan kopi koyak kat sini. Koyak. Nak beli kopi ada lebih. Kopi koyak, kopi kain ni koyak. Bila dia sujud, tan koyak tu, yang nampak dahi tu, tang tu kena. Sah. Kenapa sah? Sebahagian daripada dahi. Sebahagian daripada dahi. Saya nak tulis kopiah berlubang tak ada. Ada gambar, ada kopiah dia. Tapi saya tak tahu. Saya tak nampak dia punya ni gambar ni. Ada Ini dah beli online ni. Okey. Ini perkataan ni kena ambil perhatian. Sebahagian daripada dahi. Bukan semua kena. Okey, orang lelaki dia tak pakai kopiah. Orang lelaki semuanya tak pakai kopiah, hukum dia makruh. Tak pakai baju, hukum dia makruh. Dia pakai kain di atas, tutup aurat. Tapi hukum dia makruh. Kalau dia tak pakai kopiah, tu hukum dia makruh. Tidak ada kain atas kepala. Dia tak ada hukum dia makruh. Tapi kalau rambut dia panjang, rambut dia jatuh. Kalau masa sujud, rambut tu jatuh, ada antara celah-celah tu, ada ruang, dahi kena, sah. Tapi kalau rambut tebal, orang kata rambut beetle. Orang dulu pakai rambut beetle. Beetle ni nama apa? Kumpulan British punya band tu. Beetle. Beetle ni, fashion rambut ni gitu. Lepas tu orang panggil rambut beetle. Beetle ni kumbang. Fashion rambut dia, dulu kumpulan tu, dia beetle lah gitu. Rambut dia semua gitu. Sekarang depan ni. Lepas tu masa zaman tu ada orang Melayu dia bela rambut tebal dekat depan. Fashion apa? Beetle. Kalau dia sujud, sikit pun dalam dahi dia tak kena, tak sah. Kalau rambut dia beetle, tapi ada bila sujud, ada ruang-ruang antara dahi ni kena, sah. Sah.
Elok pakai kopiah lah. Kopiah jangan rambut terkeluar itu. Kalau dia pakai kopiah rambut terkeluar, nampak? Lelaki. 10 helai, 20 helai, 30 helai. Tapi bila sujud, ada ruang dekat dahi yang sikit je kok. Kena dekat tempat sujud. Sah. Sah. Kenapa? Syarat dia sebahagian dahi. Sebahagian dahi. Bukan semua dahi dari sini sampai sini mesti kena. Tak. Sebahagian dahi. Ini perkataan sebahagian dahi ni kita faham. Jadi dahi ni yang mesti kena dekat tempat sujud sebahagian dahi. Dan sujud di atas benda yang tidak bergerak dengan bergeraknya musalli. Tidak bergerak apabila ia ni musalli. Musalli ni orang sembahyang. Okay. Kalau kita sembahyang himpit-himpit, kita sembahyang depan kita ada orang, kita sujud atas demi tumit. Saya tanya, sah tak? Tak boleh sujud dah. Tahu dekat Mekah ni, dulu lah, sekarang ni tak ada kot. Oh, betul sayang. Kita nak sujud, tumit dia. Tapi kita tak tempat lain dekat lah. Tumit dia gitu. Ada tumit dia. Sah. Sah, kenapa sah? Ada meter satu. Tapi tak sampai lantai. Ini tumit dia. Kita tunjuk gitu. Itu tumit dia. Dari kita kat sini. Ini punggung kita kat sini. Kenapa sah? Ini lantai ni. Kenapa sah? Sebab punggung lebih tinggi daripada kepala. Kita semayang. Ini sampai punggung. Ada orang datang. Dia datang, jadi contoh datang, dia masuk semayang. Pasal beg kat depan. Ni pun hajar ni. Kita kat sini, kita kat atas belakang. Betul. Kita kat atas. Kita kat mana ni? Padahal kita sampai di sini. Duduk je. Duduk mana? Ini orang tidur, ini orang tidur. Ini punggung dia. Nak pilih punggung ke pilih beg? Pilihan ni, mana? Ada. Dah lah, 80 dah masuk. Beg aku ni. Lepas banyak kisah. Itu boleh lagi. Kenapa? Punggung lebih tinggi daripada dan kita gerak dengan gerak kita gerak. Ini berlaku lah. Ini semayang. Kalau Pakistan kan macam-macam. Atau tidak pahaman macam-macam lagi. Dia semayang. Dia tak boleh letak beg kat belakang ni. Betul. Orang belakang nak sujud kat mana? Kebanyakan dia orang kau boleh apa? Tak boleh. Poin pasal lah. Janji aku buat sujud aku clear. Letak beg. Kalau letak beg. Kalau letak beg, letak jaket. Tu jaket pakai dia. Tak. Kita sujud betul-betul dekat jaket bahagian ni. Aduh ni, Jahannam lah. Tapi kena sah. Sah lah. Sah. Betul kata dekat sana nak terjaga hati dan mulut kan.
Betul lah. Saya dulu postan umrahan. Ada orang Afrika potong saya lah. Dan tengah-tengah tawaf ni, saya kata, foto jubah dia. Saya kata gitu. Saya kata nanti je. Kenapa jubah dia melirik foto? Saya kata gitu. Sebab saya tak boleh tengok orang pakai jubah melirik, foto-foto kan. Kali bila semayang asar, di depan saya. Saya kena sujud atas jubah dia. Ini cerita betul. Saya cerita dengan Ustaz. Dia kata betul lah. Orang kata jangan cakap apa-apa. Kerana haram ni. Diam-diam. Kita tak ada apa, kita terpanjat foto jubah dia. Taklah saya kena sujud atas jubah dia tau. Saya balik diri, saya menangis cerita dengan Ustaz. Tak simam tu. Kita pun tak sengaja cakap kan. Bukan kita nak hina satu. Kenapa jumpa dia foto? Jumpa dia main foto. Bukan foto apa? Foto macam lumpur-lumpur ni kan. Macam lesak tak tahu kan pergi mana kan. Orang Afrika tu tinggi. Badan tinggi. Semayang semua di depan saya. Dan kain yang melirik kat belakang tu, betul-betul jatuh kat tempat sujud saya. Nah, orang yang inflate kan. Kita tak boleh nak ni. Sekarang tak ada lah. Sekarang Victoria pergi, tak beda jadi pergi umrah. Oh ni, bulan 2, selamat berangkat. Berapa lagi pergi umrah? Pergi juga, 14 bulan. 30 orang dari sini. Berapa tahun? Saya pun saya nak pergi ni, nanti dah, nanti dulu. Sebab tak indicate booster lagi. Tu je kemalas tu. Tu je malas tu dulu. Tapi kalau doa-doa lah harap kalau kita tak booster lah, tu boleh pergi lah. Tapi kalau besok mendesak je, indicate juga kan. Indicate booster je malas tu. Okey. Ni. Meletakkan dahi. Sekurang-kurangnya sebahagian daripada dahi hendaklah kena pada tempat sujud itu dengan keadaan nya. Nya apa? Nya tu rujuk pada apa? Dahi. Keadaan dahi terbuka, jangan berlapik dengan sesuatu. Kalau dia lapik, ada lapik dengan sesuatu. Jika ada lapik, nescaya tidak sah sujud. Lapik dengan telepong, lapik dengan kopiah, sampai sikit dahi pun tak kena dekat lantai. Tak sah. Tak sah sujud. Tak sah sujud. Ni. Maknanya disyaratkan pada dahi ni jangan ada lapik. Okey, kita buat kotak sini. Dahi tidak boleh berlapik. Sini. Dahi tiada boleh berlapik. Ini nama apa ni? Ini nama apa? Ini adalah syarat sujud. Ini syarat sujud. Dahi juga ada lapik. Ni. Ini pun nama dia syarat sujud. Ini pun nama dia syarat sujud. Ini pun syarat sujud. Dahi yang berlapik. Kecuali kerana ada balut buka yang sangat susah dan sukar hendak membukanya. Ketika itu baru diluluskan dengan tidak payah buka. Katakanlah dahi ni buka penuh, tutup. Kalau dia buka, payah sikit kalau buka. Dan sah sujudnya dengan tiada wajib qadha sembahyangnya.
Melainkan jika ada najis bawah balut itu najis yang tiada dimaafkan ketika itu wajib qada. Okey, ini satu keadaan. Dia kata apa? Dasi berbalut ni. Berbalut. Susah hendak buka. Maka dimaafkan. Mana tak payah buka. Okey, ini situasi ni dimaafkan. Okey, sini kita buat nota macam ni. Apa maksudnya gam? Lama aku tak nampak gam. Okey. Ni. Jika ni ada keadaan ni. Jika bawah balut ada najis. Itu apa? Darah. Bawah balut ada darah. Ada nanah. Maka kena qada solat. Ni. Jika bawah balut ada najis, kena qada solat. Dan tengoklah bawah kepala bawah balut tu nanti tak ada darah pun tidak. Kena qada solat. Ini situasi dia. Jika tiada najis, maka Sah solat. tidak perlu Qada. Okey. Faham? Bukan saja dahi, yang lain pun sama. Balut tangan, bawah balut ada najis. Ada darah ke, ada nanah ke. Saya tak tahu tak. Waktu tu sah. Tapi bila dah bekak, saya tak tahu. Kenapa? Bawa najis. Jadi langgar syarat sah. Apa? Tak ada suci dan najis. Tapi waktu tu wajib semayang. Semayang macam tu tak apa. Nanti bila dah sembuh, kita qada. Selalu kalau luka-luka tak lama kot. Seminggu gitu lah. Paling lama pun seminggu. Okey. Itu maksud dia. Ada pun tapak tangan. Sambung. Sambung kata baru. Ni. Apa patah dia kata tadi? Ada pun tapak tangan lagi tapak kaki lagi tidak wajib dibuka, hanya sunat saja. Lepas tu kalau orang lelaki semayang pakai stokin, salah. Dia nak sembahyang subuh nak pergi kerja. Kat rumah dah siap pakai stokin. Sampai masjid buka kasut, stokin tak buka, semayang pakai stokin. Sah tak? Sah. Tak wajib buka. Tapi yang Afdal buka. Sebab tu dia kata sunat sahaja. Sujud pakai stokin orang lelaki. Orang perempuan pun sama, sujud pakai stokin. Yang elok, yang kaki tu kena dekat bumi. Dekat sejadah tu kena.
Tapi kalau perempuan tak sokin, hati-hati. Kalau kain tu terkeluar, kaki terkeluar daripada kain, habis. Batal lah. Kalau kaki tu aurat. Kaki tu aurat. Orang lelaki kaki dia tak aurat dalam semayang. Jadi yang eloknya dia buka ni sokin ni dia semayang. Maka lepas semayang tak pakai benda sokin ni. Itu yang afdal. Tapak tangan. Kita sejuk. Pergi Mekah, Madinah, dia sejuk. Dia sejuk bulan berapa? Ni sejuk ni. Kan sejuk kan? Saya dulu saya pergi bulan 3. Masa tu nak tukar, mesti sejuk nak masuk di panas. Dia orang kata tak sejuk lah, tak mula panas. Sampai Madinah menggigil. Turun tengah jalan semayang, dia jeda masuk Madinah. Lepas tu ada bas lah. Turun tengah jalan ni, semayang isyak. Menggigil. Orang tutup menggigil. Sampai Madinah sejuk lagi. Dah 3 hari masuk Mekah. Masuk Mekah dah mula tak sejuk dah. Dah mula panas. Mula panas. Sejuk dia macam kita kata 14 darjah Celsius lah. Kalau malam. 14, 10, 12 macam tu lah. Tapi kalau panas Madinah, macam musim haji lah. Oh, panas sungguh. Kalau kat Mina tu, dia kata sampai 58. Tapi, yelah kita kat sini kita kata, oh panas kan. Sampai sana okey lah, insyaAllah okey. Saya nampak orang pergi masjid, hubung orang kita lah, tak tahan. Orang tahan, hubung pakai spek hitam lagi, hubung macam ninja lah, sampai kat masjid nampak mata, itu pakai spek hitam. Saya memang tidak tahan. Dia punya panas, akan buka aircon ni besar-besar ni kan. Kompresor dia akan buka kompresor kat belakang, pegang yang kompresor tu, itulah panasan dia. Panas sungguh. Tapi, yelah, Allah ni, dia bantu kita bila kita ibadat. Tak ada kalau tengok orang hidup hitam, adalah, tapi kebanyakan dia okey. Kebanyakan dia okey. Jangan risau lah. Minta dengan Allah sihat, pergi umrah, minta dengan Allah sihat, pergi haji. InsyaAllah. InsyaAllah. Everything will be fine. Dengar ajak saya lah. Saya tengok lah. Adanya kat airport pakai kursi roda. Anak pimpin 2 orang ni. Pesan dengan mak. Kita dengar. Mak, baik-baik mak. Dia pesan tu. Dia boleh sampai airport, sampai nak boarding pesan. Mak, baik mak. Mak dia gini jalan. Saya tengok tu orang terbang tu. Saya kata macam ni ke? Jadi yang uzur tu ni. Anak Zohar tu kursi roda dia lipat. Betul lah kursi roda lipat ni. Lipat milisi kan. Dia tanya kat mak dia pun. Mak dia laju. Mak dah lewat. Dia bilang macam mak dia. Memang Allah bagi gitu. Memang Allah bagi gitu. Ada orang dekat airport laju. Masa Madinah tu, demam. Puan dia juga. Tu doa banyak-banyak. Niat, ya Allah, aku nak sihat, aku nak ibadat. Kalau tidak nak tawaf pun susah, nak gini pun susah kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Ini insyaAllah. Dulu ada orang nak pergi umrah, dia jumpa ustaz. Ada ustaz cerita dengan saya. Ustaz, saya takut tak nak pergi umrah. Saya takut nanti tak nampak Kaabah. Macam lah. Kan saya cerita dalam Mastika ni kan. Saya banyak dosa, saya takut. Nanti saya nampak ni, saya nampak tu, saya tak begini, tak begitu. Saya jadi di sini, begitu. Ustaz kata apa? Itu bukan kerja kita. Kerja kita nak pergi umrah, nak pergi haji ke, apa ke, taubat. Taubat dulu kat Malaysia. Taubat betul-betul, taubat sungguh-sungguh. Ada satu ustaz tu kata, pakcik ni dah terbang pun cakap lagi. Tak, saya takut, Ustaz. Ni nak landing, saya takut nanti saya tak nampak Kaabah pun. Saya kata, jangan risau. Allah tu penyayang. Tobat dulu. Sampai hotel je, dia suruh letak barang. Pakcik dah hilang tak? Hilang. Kecoh. Lepas tu bila sejam baru balik hotel. Nangis-nangis lagi pada ustaz ni. Ustaz, saya tak nampak Kaabah. Ustaz kata apa? Ini Madinah, mana ada Kaabah? Ini ustaz cerita ni. Pakcik, ini Madinah. Memang cari Kaabah tak jumpa. Tapi Kaabah kat mana Ustaz? Kaabah kat Mekah. Lagi 3 hari baru masuk.
Itulah tu saya kata. Bila pergi tak belajar, tak nak khusus. Tambah tu kat Mekah. Kau landing Madinah. Kau carilah satu Madinah, memang tak jumpa Kaabah balik ke lagi. Susah, saya nampak Kaabah. Kalau aku tu kunjal pun balik 3 jam. Ikut dengan perasaan kan. Memang semua orang berdosa, betul lah. Tobatlah, tobat sungguh-sungguh lah, tak nak buat lagi. Dia tak nampak Kaabah. Dia kata memang dapat Kaabah, ni Madinah, mana Kaabah kata. Oh ni Madinah kata. Oh Madinah pun tak reti. Jadi benda ni dia kata apa? Afdal. Afdal. Afdal tiada berlapik tapi bukan wajib. Lepas tu kalau kita pakai sarung tangan pergi Eropah sejuk, memang sejuk bagi sarung tangan, kan kupas. Bila semayang dah ambil wuduk, yang eloknya kita semayang, kita jangan sarung tangan. Tapi kalau pakai semayang sah atau tidak? Sah. Kenapa? Tidak wajib kena pada anggota yang tidak berlapik. Macam dahi. Dahi tak boleh. Ni tak apa. Dia lapik tak apa. Lapik tak apa. Kalau dia pakai baju pinjam, baju dia begitu lah. Baju dia begitu. Dia rujut. Tangan dia masuk dalam ni. Sah. Sah. Dia tangan dalam telekong. Akan tahu dalam telekong tangan. Bila rujut, tangan dalam telekong. Jadi kat lantai ni, lapiknya telekong. Sah. Sah. Jadi dia mesti kena dekat bumi. Kalau telekong jatuh, dia terangkat dia tak boleh. Mesti kena kat bumi. Dalam telekong, sah. Sah. Dahi tak boleh. Tangan tak apa. Dia pakai token. Sah. Sah. So, dia kata tapak kaki, tapak tangan, tak wajib buka. Kalau perempuan nak jadikan tapak ni kena dekat bumi, jangan bagi kena telekong. Tahu? Jangan letak atas telekong. Letak dekat sejadah. Itu paling afdal. Faham tak saya kat sini? Tapi tak wajib untuk letak tanpa lapik. Kenapa saya cakap ni? Biasa tengok juga orang perempuan. Semayang dia nak sujud. Tahu? Nak sujud je. Ni tak apa. Ni dua. Takut. Batal lah semayang. Sebab apa? Dia faham tak boleh ada lapik. Dia tak faham. Bukan dia faham, dia tak faham. Nak sujud je. Kadang-kadang orang makcik belah dah sujud. Pelapuk kena macam tu ni. Makcik dia tengok dia. Aku yang kali budaknya untuk semayang belah dia. Ni mungkin semayang tarawih. Makanya makcik kata, tu lah kau. Bila puasa tak surau. Kenapa dia faham? Tak boleh ada lapik. Turun je. Yang lebih kaki tadi tu, macam kuda. Tu hari dia main gohor kan. Kucing masuk dalam libah. Baik saya tak duduk untuk tunjuk. Kalau saya duduk untuk tunjuk, saya tengok pada dia. Dia masuk. Saya masa depan, dia masuk kan. Ada orang tak tutup pintu kan, dia masuk. Bila saya sujud, kaki dia begitu kan, dia masuk kat sini tau. Wah, macam kucing ni. Kalau saya duduk untuk sujud, dia mati penyik. Dia tunggu dia keluar. Lepas tu saya twist kan kaki dia, dia keluar. Kucing-kucing masjid ni lah. Jadi ada kucing kat masjid. Orang bawa kucing kat masjid. Dia dah nak pergi masjid, dia pergi bawa kucing kat masjid. Ingat masjid ni apa? Veterinya ke benda ke? Pet punya hotel ke apa? Kan berak mata apa? Kita kalau kasih token letak sini, tak apa. Ini telekong kat luar. Kaki tak ada token, tapi telekong ni jatuh kat bawah lantai. Kita letak atas. Tak apa. Kenapa? Tidak disyaratkan tak ada lapik atau tidak. Tapi yang afdalnya jangan dilapik. Tak.
Aku tak lelaki tu. Lelaki. Termasuk juga bila kita berdiri. Tapi perempuan ni kalau tak pakai stokin ni bahaya dia apa? Bahaya dia kaki dia terkeluar, masa solat, tak sah. Batal sebenarnya dia. Afdal tiada berlapis. Okey, nanti kita sambung. Ada tanda kat situ, kat mana? Kat mana tu sana? Ada pun tapak tangan dan kaki tidak wajib dibuka, hanya sunat saja. Tetapi, tanda tetapi. Boleh, itu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Musallin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahu yudhfi dambaqa mukhalafatuhu il-hawadifi qiyamu bin nawfi wa hadaniyah Qudra irada ilmun hayyun sama basar kalamu qadiran dan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman. Okey. Sampai mana? Nombor apa? Bab beriman kepada Allah. Betul? Nombor apa tak? 33 Ustaz. 33. Ustaz. Artinya selamanya. Artinya, putih apa? Ini tu apa? Artinya, Allah itu selama-lamanya ia bersifat dengan sifat kesempurnaan, kemuliaan, ketinggian. Ini nombor apa? 33. Ini nombor 33. Tengok slide ni. Tengok slide. Ini cerita pasal apa ni? Beriman kepada Allah. Ini cerita pasal ni. Yang kita kata tu hari, bab beriman pada Allah ni, yang kita kata wajiblah dia mengiktikad. Kata orang tanya ni, ada tulisan dekat bawah ni. Wajiblah dia, manusia tu, orang Islam tu, beriktikad. Beriktikad, meyakini di dalam hati bahawa itu yang kotak-kotak yang kita kata ni 1, 2, 3, 4, 5 sekarang sampai nombor apa? Sekarang sampai nombor 33. Allah itu selama-lamanya ia bersifat dengan kesempurnaan, kemuliaan, ketinggian. Ini nama dia sifat apa ni? Kemuliaan, ketinggian yang bersifat apa? Kesempurnaan. Ini sifat apa ni? 3 ni. Apa? Baru cakap minggu lepas. Sifat apa ni? Ini sifat
ketuhanan. Sifat ketuhanan ni maknanya tak ada yang mulia, tak ada yang hebat. Ketinggian ni bukan tinggi, bukan tinggi 5 kaki 6 kaki. Darjat, ketinggian ni dia rujuk pada darjat, bukan rujuk Tuhan tinggi macam pokok kelapa dekat langit, bukan. Ni kita tak faham ni, kita terangkan dekat anak kita gitu. Darjat dia sempurna, darjat dia mulia, darjat dia tinggi, tak tercapai oleh siapa pun. Sampai akal kita ni tak boleh nak fikir dia. Macam mana Allah ni zat dia macam mana dia dulu ada, dia tak mula dengan tak ada. Kalau fikir. Dia ada tidak bermula dengan tiada. Kalau makhluk kita nampak, tak ada, lepas tu ada. Tak datang, lepas tu datang. Tapi Allah ni dia sedia. Macam mana nak fikir dengan cara dalam, kalau fikir. Cuma faham apa maksud, yakin, beriman, dah. Dia fikir dia lain. Ini ada apa ni? Ini sifat ketuhanan yang tidak ada satu pun pada makhluk. Tak kena yakin. Tak kena yakin. Tak kira sama ada semua makhluk jin sembah dia ke tidak. Katakan semua makhluk tak nak sembah dia. Dia tetap sempurna. Dia tetap mulia. Dia tetap dengan ketinggian darjat dia. Dia tetap. Walaupun orang tak sembah dia. Walaupun manusia yang jin derhaka pada dia. Dia tetap sempurna. Tidak ada sikit pun kekurangan. Aku nak kena beriman begitu. Dia tidak harap kita sembah dia. Dia buat kita bukan dia harap kita sembah dia. Dia jadikan kita ni dengan ihsan dia, dengan kemurahan dia. Dia jadikan kita ni agar kita boleh sembah dia dan dia boleh bagi ganjaran. Juga. Syukurlah dijadikan. Syukurlah dijadikan. Dia tak gantung pada kita. Manusia sembah, dia sempurna. Manusia tak sembah, dia kurang. Tak. Maksud Allah ada sebuah kurangan. Tak. Itu nak kena faham. Kita doa, dia makbul. Kita doa, dia tak makbul. Dia nak makbul, tak makbul ke, itu hak dia. Betul. Doa ni macam makan ubat. Macam kita sakit, makan ubat. Itu sekarang begitu je. Tapi disuruh berdoa, disuruh berdoa. Disuruh berubat, disuruh berubat. Bila kita doa ni, akan ada apa? Bukan kita doa, Allah pasti akan kabulkan. Kita doa ni sebab Allah suruh kita doa. Kita doa ni sebab perintah. Kita ada apa-apa, minta dengan dia. Perintah dia, suruh minta. Dia nak beri, tak beri. Bila dia nak beri, itu masalah kita. Kerja kita, harap. Mungkin harap ni. Ya Allah, kau makbulkanlah permintaan aku ini. Ya Allah, aku berdoa sebab kau suruh aku doa. Kau suruh aku doa, aku tak nak. Tanda aku tak nak, aku doa dengan kau. Sebab Allah suruh doa. Mintalah padaku. Aku minta kat dia. Tapi jangan cakap bila makbul, ni sebab saya doa lah. Bukan. Bukan. Kalau dia kata, Ya Allah, bila aku nak makbulkan, tak boleh. Tak boleh hamba cakap dengan Tuhan dia gitu. Tuhan boleh cakap dengan orang bawah dia. Bila selesai kerja, boleh cakap. Tapi hamba ni pekerja tak cakap dengan bos dia. Bos, bila selesai kerja, tak boleh. Apa akal? Akal tak masuk. Lepas tu boleh doa. Dia tak boleh berkuasa. Itu syarat doa. Bagaimana dalam surah Maryam ayat 4 kan? Nabi Yaqub kata apa? Nabi apa? Zakaria kata apa? Dia kata apa? Telah putih ubanku, telah lemah tulang-tulangku, tapi aku tidak berkuasa untuk berdoa pada engkau. Dia minta apa? Dia minta zuriat. Dia minta zuriat. Nanti Surah Maryam mana cerita dia. Kita doa ke tak doa ke, Allah tetap sempurna.
Kita solat ke na'udzubillah min dzalik, Allah tak mulia. Kenapa? Allah itu dia bersifat ketuhanan. Apa bersifat ketuhanan? Ada dua. Satu apa? Kenapa dia kata kalau manusia tak sembah dia tak sempurna? Apa satu sifat dia? Al-Ghani. Ni ulangan ni. Al-Ghani apa? Kaya. Kaya? Perkataan depan apa? Kaya perkataan depan dia apa? Allah kaya. Kaya? Apa depan dia? Itu maha kaya belum. Depan. Makhluk kaya dengan sesuatu. dengan sesuatu. Allah kaya Daripada sesuatu. Akak ni banyak makan kari pak pun dia lupa. Baru minggu lepas cakap. Itu saya ulang tu. Kalau tak ulang lagi tak ingat. Allah kaya daripada sesuatu. Apa maksud dari sesuatu? Dia tak perlu sesuatu. Dia tak perlu sesuatu. Sesuatu ni apa? Apa maksud sesuatu ni? Makhluk. Bukan Allah. Selain dari Allah. Selain daripada Allah. Sesuatu ni maksudnya selain dari Allah. Itu sifat ketuhanan. Lepas tu dia kekal selamanya dia sempurna, selamanya dia mulia, selamanya dia derajat dia ketinggian dia tinggi. Dia tak boleh. Dia tak perlu. Orang sembah ke tak sembah ke dia mulia, dia sempurna. Orang doa tak doa ke dia sempurna, dia mulia. Tapi Allah dia suruh kita doa, dia suruh kita sembah. Dan dia janjikan balasan yang baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi dia tak ada kesan. Sebab apa? Dia tak perlu sesuatu. Dia tak perlu. Itu nak kita faham. Dia tak perlu. Banyak benda yang kita tak doa pun kita dapat juga. Betul tak? Banyak benda kita tergerak lah. Tengah hari ni nak makan nasi ayam. Mudah-mudahan ada orang tak? Tergerak je. Kalau tak tergerak pun, orang tak nasi ayam. Tak tergerak pun, orang tak. Tak pergi mana-mana, orang tak. Allah ni urusan. Allah ni urusan. Kita pukul 10 kata, tak nak cari nasi ayam. Pukul 11 orang tak. Apa nak kata nanti? Allah, benarlah engkau mengetahui apa perasaan aku. Laki aku pun tak tahu perasaan aku. Aku cakap pergi pokong dia buat tak tahu. So pokong kedai apa kan? Kedai jual telekong. Ya Allah, engkau mengetahui perasaan aku. Aku baru gerak hati nak makan nasi ayam, ada orang sebelah hantar. Ambil lah, saya beli banyak ni, saya nak bagi hantar 2. Bagi 2 lagi, tinggal seorang kat rumah. Nasi ayam 2, itu yang munyah kita. Mana badan tak kecil. Harap jangan PKP lagi lah. PKP lagi kan naik lagi kilo. Nak keluar tak boleh. Nak buat apa kat rumah? Itulah. Habis buku resipi dia bantai keluarkan, dia masak ni, masak tu. Rumah tak ada orang, anak tak ada. Dia dengan suami. Suami pula ke jantung, kalau makan banyak. Dia makan. Makin besar. Apa? Selain daripada Allah. Masya Allah. Ini nama dia. Al-Ghani. Al-Ghani. Salah satu sifat ketuhanan. Ini yang kita tambah lah. Bagi yang tak nampak macam tergantung. Ini kita tambah je. Semua makhluk mengharap padanya. Mengharap pada Allah kerana makhluk bersifat al-lupa.
Al-lupa. Al-apa? Al-lupa. Al-Fatih. Al-fakir. Al-Fatih. Perkataan ni pun tak ingat ke mana. Ha? Mana nak belajar tauhid ni banyak. Al-fakir, al-ghani. Al-ghani lawannya al-fakir. Al-ghani lawannya al-fakir. Isbat lawannya apa? Isbat. Apa isbat? Isbatnya apa? Menetapkan. Lagi? Menetapkan atau menafikan. Lawan isbat apa? Nafikan. Nafi. Nafi. Lawan isbat nafi. Lawan esa. Wahai Tuhanku yang esa. Lawan apa? Berbilang-bilang. Apa nama itu tak? Berbilang. Lawan wujud. Wujud erti ada. Lawannya? Itu semua orang jawab kan. Itu aku jawab. Betul kan? Lawan iradat. Kodrat, iradat. Apa lawan iradat? Iradat maksud apa? Berkendak. Lawannya apa? Ada orang senang. Berkendak. Lawan? Tak berkendak. Apa lawan dia? Tergagah. Tergagah ni apa? Terpaksa. Aku tergagah. Allah ni dia ada kehendak dia. Dia bukan buat atas orang paksa. Ya Allah, kau mesti makbulkan doa aku. Tak. Kalau dia buat pun bukan sebab dia mesti makbulkan. Dia buat atas kehendak dia nak makbulkan. Dia ada kehendak di sini. Kenapa dia ada kehendak? Dia ada kuasa nak buat. Tadi saya cerita hari apa? Zuhur. Hari Ahad ke? Sabtu. Ahad. Saya main Zuhur. Saya perasan kat rumah lah, kat meja kat rumah, sebelah rumah. Saya perasan ada abang ni. Dia asyik pandang untuk saya. Saya kena berat sini, imam sana, di sini. Bila saya masuk lambat, saya dah biar tambah 1 rakaat. Saya perasan dia ni asyik, dia semua macam tu. Dia kata, benda tak mahu mana ni. Ini imam tengah jurid ni, subhanallah. Semua depan. Saya dah tengok Islam biasa pada saya pandang dia. Macam mana dia? Dia buka mas. Ni ustaz saya ni. Ya ke? Dia kata Allah, dia kata. Saya tadi dengar ustaz ni kuliah dalam FB. Dia kata dalam kereta. Saya kata, aku nak jumpa ustaz ni, nak minta dia nombor telefon. Tiba ustaz di sebelah saya. Dia kata gitulah. Lepas tu dia kata, Allah, ya Allah, engkau maha mengatur, ya Allah, engkau maha mengatur. Saya pula takut semua. Lepas tu dia kata apa saya? Ustaz, kita dengan Allah tak boleh main-main juga. Ya lah, tak boleh main-main. Dia boleh atur kita macam mana kita hendak. Ya, dia kata dia. Betul. Allah, engkau maha mengatur. Saya kata nak jumpa saya nak apa? Nak pandang ceramah kat surau. Itu je. Tapi dia pandang-pandang dia takut tu. Risau juga kan, mau pandang-pandang kita, pandang-pandang kita. Rupanya dia nak jumpa saya, dia kata rumah saya tu, sebelah tu. Tak apa, saya ambil nombor telefon, ada nombor telefon. Macam-macam. Tak apalah, dia faham. Dia kata, Ustaz, Allah kata kun payakun. Dia kata, jadilah, jumpa lah. Tadi apa dia? Macam-macam. Okey. Ni, kita faham. Ini kita belajar tauhid ni nak kenal dia ni, nak kenal Allah. Okey. Nombor 34, tengok nombor 34 apa? Ni. Wujud Allah bukan arat yang mengambil tempat akan dia dengan segala arat. Wujud Allah bukan arat.
Ni nombor 34. Ini fakta-fakta yang perlu kita faham lah. Okey ni. Okey ni 24. Kali ni. 34. Allah ini bukan arat. Ini dia dah terang dah. Saya dah terang panjang lah. Dia wujud. Dan wujud dia bukan arat. Arat ni apa? Arat ni apa? Dia adalah, kalau kita nak definisikan arat ni apa? Ni apa? Arat ni apa? Ni apa? Arat adalah Sifat jirim. sifat bagi jirim. Sifat bagi jirim. Yang ada arat adalah jirim. Formula yang saya cakap dulu. Zat Allah adalah zat. Zat makhluk adalah jirim. Sifat Allah adalah sifat. Sifat makhluk adalah arat. Formula tu dulu. Masa mengaji dulu. Kita Imam Ghazali dengan Ustaz Tuan Guru Haji Ridauddin. Dia bagi formula ni. Semua akal. Zat Allah adalah zat. Zat makhluk adalah jirim. Sifat Allah adalah sifat. Sifat makhluk adalah arat. Nanti kita tahu dah arat ni. Arat ni apa yang kita tahu? Tinggi, rendah, muda, tua, panas, sejuk, panjang, pendek, keras, lembut, atas meja, bawah meja, atas langit, bawah langit. Itu semua arat. Tempat, masa, rupa. Ingat kan? Ingat kan? Kan ke takkan ni? Kalau tak ingat ke mana? Ni ingat ni, kita baca ni. 4 bahagian alat, ingat? Ini dia duduk tak ni? Tak kan? Tengok sini ya. Baca. Bila dikatakan Allah itu tiada berarat, Allah itu tiada tempat. Satu. Allah itu tiada tempat. Faham? Kenapa? Dia bukan arat. Yang ada arat adalah apa? Makhluk. Makhluk panggil apa? Zat dia panggil apa? Jirim. Jirim ada tempat. Atas kursi, bawah kursi, atas kapet, atas lantai, dekat rumah, luar rumah, dekat surau, dekat masjid. Hanya jirim aja yang ada tempat. Allah tak bertempat. Nanti dia kata Allah tak bertempat. Kenapa dia tak bertempat? Dia bukan jirim. Jirim ni dia bersifat dia arat. Sifat dia nama arat. Arat ni apa? Arat tempat. Arat ni apa? Arat ni duduk tam. Lapisan-lapisan. Roti canai. Itu jirim. Apa lapisan dia? Air, tepung, telur, bawang. Sebutlah apa-apa. Ini tiang ni. Apa dia punya lapisan? Batu, pasir, cat. Itulah. Dia ada beberapa duduk yang mencantumkan dia. Dan dia juga tidak ada bagaimana. Kecil ke, besar ke, bulat ke, panjang ke, kurus ke, gemuk ke, sederhana ke, kecil saiz ke, besar saiz ke, XL ke, L ke, M ke, tak ada. Jadi tak ada bawah lingkungan. Dulu ke, sekarang ke, muda ke, tua ke, masih ke,
Dah tak ada ke? Tak ada. Kenapa? Itu adalah arat. Itu namanya arat. Kerana yang buat arat itu adalah jisim. Adalah jirim. Dan ketahuilah zat Allah itu bukan jisim. Nak kata jisim boleh, dan jirim boleh. Zat Allah adalah zat. Zat makhluk adalah jirim. Sifat Allah ada sifat. Sifat makhluk ada arat. Kalau tu dia tadi, Allah itu selama-lamanya dia takkan jadi macam mana arat. Ada kecil, ada besar. Ada orang kata Allah tu berkuasa kan, dia menjadikan diri dia manusia. Tak, mustahil. Mustahil. Dia kuasa Allah ni bukan pada benda mustahil. Bukan pada benda mustahil. Okey. Dah faham? Nombor berapa? Tengok balik. 34. Yang mengambil tempat akan di dia dengan segala arat. Maknanya yang mengambil tempat ni, arat ni adalah jirim. Kita cakap banyak kali tu kan. The difference of definition. Ni jirim. Ni arat. Nampak ke? Nampak? Ni apa? Dia nama jirim apabila dia satu definisi ni apa? Mengambil ruang atau mengambil lapang. Mengambil lapang lah. Ini meja ni kosong, tak ada apa-apa. Saya letak laptop ni, jadi dia dah ambil space. Occupied space. Dia kalau dah cakap bukti tu dah nak kata 10 tu. Occupied. Apa ni sebab? Occupied. Susah yang mungkin ni boleh lihat dia dah. Mengambil lapang, mengambil ruang. Dia ambil ruang. Itu namanya jirim. Lagi dah tu, apa definisi dia bila nak bandingkan dengan arat ni? Apa dia definisi? Ni. Dia wujud dengan sendiri. Apa maksud dengan sendiri? Dia tidak bergantung dengan mana-mana. Bukan dia adakan diri sendiri, tak. Dia wujud, ialah dia wujud. Jadi kita nak faham ni, kita tengok yang sebelah ni. Kita tengok yang sebelah ni. Sebelah ni apa? Sebelah ni arat. Jadi definisi dia. Arat kat sini arat. Ni. Apa definisi dia? Dia bergantung dengan wujud dia bergantung dengan apa? Dengan gantung apa? Gantung kerajaan. Dengan jirim. Dengan jirim. Ini dua ni yang menerangkan dia ni. Yang membezakan dia. Ni. Ni handphone ni. Handphone ni. Kalau handphone ni tak ada, hitam ni tak ada. Faham Kalau handphone ni tak ada, hitam ni tak ada. Kalau handphone ni tak ada, keras tak ada. Hitam, keras, itu nama arat. Kalau handphone ni tak ada, atas tangan saya, tak ada. Kenapa? Handphone tak ada. Jadi atas tangan saya, hitam, 4 segi, berat, berapa inci, sejuk, panas, keras, baru, lama, itu nama arat. Dia hanya ada bila ada handphone ni. Bila tak ada handphone ni, saya dah cakap memang tak ada lah. Jadi yang kita kata keras,
Empat segi apa tu terutama arat. Arat benda arat ni maknanya benda baru yang datang. Bila ada handphone. Jadi arat ni wujud dia bergantung dengan ada jiring. Faham ke tidak? Daripada pandangan mata ni saya nampak macam apa Ustaz cakap? Semua faham. Boleh faham tak? InsyaAllah. Dia kena ulang-ulang lah baru faham. Kita tengok orang buat persembahan ni. 5 biji oren ni, buah oren tu. Tak jatuh. Kenapa dia jatuh? Kenapa dia tak jatuh? Dia selalu buat kat rumah. Bukan dia pergi ke orang lain, dia ambil baru buat. Berterabur biji oren tu. Kita tahu, wah hebat ni. Masuk sini, lalu ke kepala, bari tak jatuh. Orang tepuk-tepuk bagi duit, kan? Persembahan kan? Apa dia boleh buat? Dia practice make perfect, kan? Orang putih kata kan? Kita ni kadang-kadang saya ulang. Pasal tengok muka akak ni meragukan. Tahu? Mata tengok cukup meragukan. Mata orang tak faham. Tu mata orang tak faham. Mata yang tidak meyakinkan. Lepas tu kadang-kadang saya ulang juga pembelakangan sikit. Saya yakin kebanyakannya tak pernah belajar dengan betul tauhid ni. Tak pernah duduk dengan kitab, tak pernah baca dengan betul. Saya yakin lah, dia tengok muka saya tahu lah. Mungkin ada beberapa orang yang pernah dengar benda ni. Lain tu kata, entah benda Ustaz ni arah-arahnya. Tapi inilah perjalanan dia untuk kita kenal Allah. Okey. 35. Tak apa, jangan risau. Benda ni tak susah mana yang kita fikirkan. Jangan risau. InsyaAllah. 35. Dia ada 49 ni. Ni. Tiada yang menyerupui dia dengan segala yang baru. Dan tiada menyampai keadaan segala yang baru itu dengan dia. Okay, ini nombor 35. Okey, ini fakta nombor 35 yang kita kena iktikadkan dengan yakin. Ni. Maknanya tiada yang serupa dengan dia dan tiada yang lain serupa dengan dia dan dia juga tak serupa dengan orang lain. Yang benda lain. Ni boleh notan juga. Beriman pada Allah, fakta yang ke-35 dan wajiblah dia beriktikad bahawa sama seperti kami juga ni. Kenapa tak ada serupa dengan dia? Kerana Allah itu apa sifat dia yang mengatakan dia tak serupa? Esa. Kita tulis kat sini, kerana Allah itu Esa. Ada dua, tak ada tiga. Satu. Esa dari segi zat. Esa ni bagi 4. Satu Esa dari segi zat dia. Pada apa macam zat dia? Zat dia macam mana? Kita tak tahu zat dia macam mana. Dan kita tidak dibenarkan untuk bincang dalam agama tentang zat Allah. Tapi apa yang kita tahu, zat dia tak serupa. Dan perkataan tak serupa tu bukan serupa yang kita faham. Macam saya kata kan, akak dengan akaknya muka tak serupa dengan akak ni. Tapi akak ni ada rupa, akak ni pun ada rupa. Tapi muka tak serupa. Betul? Kalau kita kata Allah tak serupa dengan makhluk, bukan makna Allah ada muka, makhluk ada muka, tapi tak serupa. Bukan makna tu. Kalau tak serupa dengan makhluk, makhluk ada rupa, Allah tak ada rupa. Makhluk ada tangan, Allah tak ada tangan.
Yang kita kena yakin Allah ada apa? Zat. Zat. Dia wujud dengan zat dia. Dia ada zat. Jadi diri dia. Tapi tak lupa dengan makhluk. Tak lupa dengan makhluk. Kenapa? Dia esa. Wahdaniyah. Dia tiga zat dia. Dia esa. Nombor dua, dia esa lagi apa? Nombor dua apa? Sifat. Apa? Sifat dia adalah sifat. Sifat makhluk adalah apa untuk makhluk apa? Arat. Itu kalau satu tu mesti ngeri pula benar. Berapa tu? Ni. Ni. Nombor tiga. Dari segi af'al. Af'al apa? Perbuatan. Perbuatan. Nombor empat, asal. Asal apa? Kesan perbuatan. Kesan perbuatan. Perbuatan. Kesan perbuatan. Tak ada pada empat. Zat dia qadim. Zat makhluk tak qadim. Zat makhluk ada, kebenaran ada. Zat dia bakar. Zat makhluk tak bakar. Makhluk nanti ada hari dia binasa. Dia pindah tempat lain. Tapi Allah dia tak binasa. Ini kenapa kita kata kita Ismail? Sebab Allah itu esa. Ini nak kena faham dia punya empat-empat perkara ni. Okey. Dan tidak menyamai keadaan segala yang baru. Kalau yang baru siapa? Siapa yang memegang perkataan baru? Itu makhluk. Ini makhluk. Segala yang baru ini lah syait. Ini syait ni. Ini dia katakan makhluk. Makhluk ni siapa? Makhluk ni masya Allah. Selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Itu yang makhluk. Allah yang menguruskan makhluk. Itu guru kata Allah dan makhluk berpisah tiada. Bagus. Dia yang uruskan kita tengah belakang ni. Dia yang uruskan yang kita masih hidup. Dia yang uruskan kita boleh gerak tadi datang ke masjid. Dia yang boleh uruskan kita makan sarapan di semak minum apa semua. Dia yang uruskan rezeki kita. Dia yang menguruskan akal kita supaya sekarang ni akal kita boleh faham, boleh mengenal dia. Dia uruskan badan kita segar, sihat, boleh datang masjid. Semua diuruskan, Dia tak pernah besar. Dah mudah dia bagi dia buat, Kalau tak nak bagi dia datang, mudah saja dia bagi kita satu hal sibuk datang. Jadi kalau macam hamba ni kita apa? Syukurlah pada Allah, kau izin aku belajar ya Allah. Walaupun aku tak faham, aku cuba nak faham ya Allah. Kalau tak faham, aku dah tanyakan kawan, dia bincang telefon. Macam mana kau faham tak tadi? Arat. Aku faham lah. Arat ni apa? Ceritalah dengan kawan. Arat ni macam ni. Kau datang rumah, aku cerita. Ini ni sayur. Kau nampak bayam ni. Kau tak faham, aku balik dengan sayur ni. Sayur ni panggil apa, Pak? Jirim. Okey, kau dah faham. Ni sayur ni jirim. Ini hijau. Ini sejuk. Aku bawa keluar dari ais. Tangan aku. Ada kat tangan aku. Itu panggil apa, Pak? Apa? Apa, Pak? Tipu. Apa? Arat. Kau faham lah. Apa yang kau tak faham? Oh, macam gitu. Itulah juga saya tekankan tadi. Oh, itu nama arat. Itu nama arat. Ini bayam yang muda. Muda tu arat. Bayam yang layu. Layu tu arat. Bayam ni kat tangan aku. Itu arat. Bayam ni ada akal lagi. Itu arat. Apa dia kena sebut? Itu yang arat. Oh, mau aku faham. Arat ni, macam mana hasilnya arat ni? Bila ada jirim. Jirim apa? Batang tubuh
sayur tu. Tu jirim. Diri sayur tu. Kalau diri ni tak ada lah hijau, tak ada lah ini, tak ada lah sejuk, tak ada lah panas. Faham? Baru aku faham. 8 minggu aku tak faham. Senang aja, senang pun. Aku tak faham. Aku tidur sebenarnya, tak aku nampak aku datang. Padan aku tak faham apa. 5 tahun kau belajar aku tak faham, nama aku tidur. Dengar dia sikit, buka dia telinga. Ini yang baru ni apa ni? Ini baru ni apa? Baru ni kita kata apa? Apa kita kata baru ni? Sifat bagi makhluk. Yang baru. Kalau kita kata Allah, sifat dia apa? Lawan baru apa? Idam. Idam. Sifat bagi Allah. Idam. Sifat, mana salah hijau? Sifat bagi sifat bagi Allah. Idam. Sifat bagi makhluk baru. Ini sifat dia. Ini macam baru ni sifat dia. Ni. Okey. So kita sikit-sikit kita faham. Ni kita faham. InsyaAllah. Dengan izin Allah, bila benda ni diulang-ulang lama kita mantap lah. Macam mana tadi orang baling bola dengan biji tak jatuh tu, gitulah. Dia selalu buat kat rumah dia. Dia praktis dia kecil kadang. Itu orang-orang dinastik, orang-orang yang main dekat sarkis ni, dia orang bunyi dia orang sarkis dia. Tak sekolah pun dengan dia orang ni. Dia kecil, dia lompat, mana dia akan boleh buat dengan baik. Kita ni masalah dia kecil tak belajar ni. Dia kecil tak belajar apa tak tahu. Belajar pun kadang tak serius. Lepas tu bila besar, dah dewasa, dah tua, kita nampak kita agak apa, janggal. Ini bukan janggal, mungkin kita baru jumpa je. Okay? Sifat bagi makhluk. Ni sifat apa? Kalau kita kata sifat apa? Sifat apa? Ni sifat bagi Allah. Sifat apa ni? Salbiah. Sifat apa? Sifat wajib. Susah ni nak sebut. Wajib bagi Allah. Kan 20 sifat wajib. Allahu juzal qaidam baqa. Kan wajib. Ini sifat apa? Ini sifat apa? Sifat mustahil atas Allah. Sifat Harus. apa kak? Baru sifat apa? Mustahil. Mustahil lah Allah tu baru. Sebab Allah ni dia qidam, dia sedia. Dia bukan baru. Okey. Susah tak? Tak susah kan? Bolehlah faham, bukan kata senang. Ini perjalanan ilmu untuk kenal Allah. Nanti kita sambung 36. InsyaAllah. Belajar perlahan-lahan, belajar sikit-sikit, belajar faham-faham. Lama tak faham lah. Doa jangan mesti tutup balik. Ini kes dah macam gila-gila ni. 11,000, 10,000. Ini tutup balik, tak belajar lah balik tahun. InsyaAllah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf? Pasti banyak kurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.